Hai, Assalamualaikum. Okay. Hmm. Okay, Assalamualaikum. Okay, bersama-sama lagi dengan saya, Akak Tukul di page Tukul Kancang. Alhamdulillah, finally dapat lagi live hari ni. Okay, topik kita pada hari ini adalah saya nak share 10 tips untuk bahagia. Okay. Okay. Sebab saya terkesan semalam dengan satu statement sahabat saya cakap, statistik menunjukkan dalam tempoh PKP ni statistik telah menunjukkan kadar bunuh diri average dia sehari adalah bersamaan dengan seorang yang bunuh diri. So maksudnya ramai orang yang tertekan, stres, okay, disebabkan PKP. Tapi dalam masa PKP ni ramai juga yang bahagia. Okay, right, setuju tak? Siapa yang ada dengan saya ni? Say hi sikit. Thank you yang join. Okay, kita start lah sekarang ya. Okay, tips yang pertama, sebenarnya ada banyak tips. So saya sharekan 10 tips yang mungkin kita tak payah tak perlu untuk follow semua, tapi cukuplah memadailah kita memilih yang kita rasa sesuai dengan diri kita. Kadang-kadang yang ini sesuai untuk kita tapi tak sesuai untuk orang lain. Okey, yang saya sebutkan ni adalah tips sahaja. So terpulang pada individu seseorang. Okey, tips yang pertama adalah luangkan masa dengan diri sendiri. Okay, macam mana nak luangkan masa dengan diri sendiri? Okay, pernah dengar tak orang cakap me time? Okay, so kadang-kadang kita memang memerlukan me time untuk diri kita sendiri. Bukanlah kata kita selfish ke apa, cuma kita bawa diri kita sendiri untuk kita bahagiakan, gembirakan diri kita. Buat apa yang you nak buat untuk hari tu ataupun tempoh tu. Okay, kalau kata hai awak, say hi. Okay, thank you Joy. Okay, so bila kita buat me time, kita akan rasa gembira. Kita buat apa yang kita nak buat. Nak pergi mengopi ke, mengeteh ke, itu terpulang. Kalau kata nak keluar dengan kawan pun terpulang. Okay, terpulang pada kita sendiri. Kita nak buat macam mana. Okay, macam semalam ada customer saya cakap, dia bukan sebut ngeteh ke ngopi tau. Tahu tak dia sebut apa? Ngetom. Saya cakap, ngetom ni apa benda pula kan? Rupanya ngetom tu minum Nestom, dia kata. Oh, baru first time saya dengar orang cakap ngetom. Ingatkan minum ketul, rupanya minum Nestom. Gurau je lah dia. Okay, tips yang kedua yang kita boleh buat adalah kita puji diri kita sendiri. Okay, sebabkan tak ada orang nak puji, so puji diri sendiri. Kalau rasa macam satu hari tu kita rasa macam stres ke, rasa macam tak bahagia, tak happy, so kita try puji diri kita sendiri. Kalau rasa kalau macam orang cakap kita gemuk ke, tak lawa ke apa kan, tak apa, kita bahagiakan diri kita sendiri. Ada setempat yang orang lain tak nampak tentang kita, so kita puji diri kita sendiri. Betul tak? Wow. Thank you. Okay, yang ketiga, berhias. Okay, daripada kita serabutkan dengan masalah kita, apa salahnya sekali-sekala kita berhias. Okay, pakailah cantik-cantik sikit. Bukan untuk orang lain pun, untuk diri sendiri. Okay, perasaan dia berbeza tau bila kita keluar rumah ataupun kita dalam keadaan kita serabai. Faham tak perkataan serabai? Bukan kuih tau. Ada orang cakap ada kuih serabai kan. Okay, tapi serabai tu maksudnya kita dalam keadaan kita comot-comot. Kan berbeza dengan keadaan bila kita sangat terurus dan cantik. Bila kita cantik, kita rasa kita cantik, kita rasa perfect, kita akan rasa gembira. Bukan kita nak tunjuk kat orang yang kita ni cantik, tak. Tak semua orang perlu nampak cantik, cuma perlu nampak kemas, tidy kan. So orang pun berselera nak tengok. Kita pun automatik
kita akan rasa gembira dengan diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain tau, buat untuk diri sendiri. Bukan kata kita nak menunjuk ke apa, tak, untuk diri sendiri. Okey, yang pertama sekali memang buat untuk diri sendiri. Okey, tips yang ketiga, yang keempat ni paling saya suka. Cuba teka apa dia? Makan, okey. Yang nombor 4 ni adalah makan. Saya percaya semua orang suka makan kan? Okey. Kalau kita rasa tak gembira, apa yang kita boleh buat adalah kita makan. Yang pertama, mungkin kita boleh pilih tempat yang kita paling suka, ataupun yang kita berselera nak makan. Ataupun kita boleh pilih kita nak makan apa. Okey. Kalau kata kita suka makan aiskrim, so go ahead, pergi beli aiskrim ke kan? Ataupun kita suka minum kopi, so go, pergi minum kopi. Sekali-sekala kan. Kalau rasa diet, lupakanlah diet tu sekejap. Sehari je. Esok sambung balik, cheat day. Okey. Kelima adalah tipsnya adalah self-celebration. Maksudnya, setiap kejayaan yang kecil tu, kita celebrate untuk diri kita sendiri. Okey, sebenarnya, yang ni saya dah praktiskan dalam sebulan lah. Okey, celebrate small winning. Maksudnya kita kena target dalam satu minggu ke macam tu, kita buat satu win yang simple. Contoh macam okey, hari minggu ni kita nak rajin lipat kain. Okey, ni masalah mak-mak. Okey, lipat kain tu memang ramai tak suka. Ada tak geng dengan saya yang tak suka lipat kain? Ramai kan? Bukan tak suka, tapi kita tak ada masa. Kita ada banyak masa lagi untuk buat benda lain. Sebab kalau kita lipat kain, maksud kita kena duduk kat situ satu masa, dan kita kena spend masa tersebut untuk buat tu je. Berbanding dengan masak. Kalau masak kita boleh sambil-sambil. Okay, kita boleh sambil masak, kita boleh sambil basuh kain ke apa kan. Tapi kalau kita lipat kain, kau duduk situ je lah sampai lipat kain tu siap. Kalau kau bangun, dah lain jadinya. Memang kena duduk situ dan lipat kain. Okay, contoh kita set win macam tu. Dalam seminggu kita mesti kena settlekan lipat kain. Okay, so bila kita dah siapkan kita punya win tu dalam satu minggu, kita dah capai win kita sekali, so kita akan rasa gembira. Bila kita rasa gembira, kita celebrate kita punya win tu. Okay, contohnya kita belanjalah diri kita sendiri. Nak harapkan orang lain belanja mungkin susah lah. Kalau suami of course lah, dia boleh belanja hari-hari kan. Tapi untuk diri kita sendiri, mungkin kita boleh celebrate kejayaan kita itu dengan buat sesuatu yang kita lagi gembira. Okay, celebrate win kita. Win sekecil-kecil win tu akan create win yang lagi besar. Kejayaan yang kecil tu dia bermula, kejayaan yang besar tu dia akan bermula dengan kejayaan yang kecil. Betul tak? Percaya tak? Okay, orang yang berjaya dia mesti dia ada target dia. Kenapa dia nak buat macam ni? Dia dah set target dia. Okay, yang keenam adalah ni yang paling penting. Jangan sekali-kali bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang ini sangat-sangat penting. Okay, janganlah kita rasa macam, oh dia tak apalah, parent dia kaya. Oh tak apalah, family dia kaya. Oh tak apalah, dia tu cantik. Okay, macam tu. Never rasa macam tu. Never rasa nak bandingkan dengan orang lain. Just kita kena be diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri. Apa yang kita ada, itulah kita. Kalau kita tak ada, so kita kena usaha untuk ada lah. Macam orang yang kita tak ada tu, macam orang yang ada, orang tu ada apa, kita jealous kat mana. So kita usaha untuk dapatkan tu. Tu kalau kita fikir yang positif way lah. Tapi kalau orang yang tak boleh nak tapis benda tu untuk jadi sesuatu yang negatif, yang positif, dia akan jadi toksik dalam badan. So itu akan menyebabkan kita tak gembira. Okay, nombor 7. Tips nombor 7 adalah maafkan orang lain. Kalau rasa kita macam tak gembira disebabkan kita kecewa dengan orang lain, satu je, maafkan orang yang kita rasa tak bahagia tu. Kalau kita tak bahagia dengan orang tu,
kita jangan tunding salah tu semua kat dia. Kadang-kadang yang salah tu lebih banyak kat kita. Tapi biasalah kita susah nak terima kita punya kesalahan tu kan. Kita lebih nampak salah orang lain berbanding salah kita sendiri. Ni saya pun cerita pasal diri saya sendiri. Saya cakap pasal diri saya sendiri. Ingatan untuk diri saya juga. Okay, kita selalu nampak salah tu dekat orang lain lebih banyak. Tapi sebenarnya untuk merubah sesuatu itu, kita perlu ubah dengan diri kita sendiri. Kita tak perlu nak ubah orang lain, kita ubah diri kita sendiri. Macam mana kita digest masalah tu, macam mana kita digest pandangan kita kepada sesuatu masalah atau pandangan kita kepada orang lain. Okay, sebab apa? Dengan merubah perception kita, kita ubah mindset kita, kita akan lebih positif. Okay, yang ke-8, bahagikan orang lain. Okay, kita bahagikan orang lain, kita automatik kita akan bahagia juga. Bila kita nampak orang lain happy, kita pun akan happy. Kita share itu. Kita share rezeki ke apa ke, kita share bahagia kita dengan orang lain. So bahagia itu kita akan dapat juga. Sama juga macam doa. Bila kita doakan orang, malaikat akan doakan kita juga. So rasa-rasanya doa mana yang lebih makbul? Itu itulah doa malaikat, betul tak? Berbanding dengan kita ni, sebab kita ni banyak dosa. Okay, so yang ke-9, sentiasa bersyukur. Okay, kenapa kena bersyukur? Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kita. Kadang kita tak perasan tau, tapi benda ni insyaAllah Allah dah janji dah. Bila kita syukur, Allah akan tambah lagi nikmat kita. Yang terakhir adalah berdoa. Kenapa saya letak yang berdoa ni last sekali? Bukan maksudnya keutamaannya jatuh paling last, tapi keutamaannya adalah paling penting sekali. Paling berdoa ni kena sentiasa lah. Sentiasa berdoa untuk jadi happy, sentiasa berdoa untuk gembirakan orang lain juga. Okay, ada orang cakap kalau nak berjaya kena doa, tapi ramai orang terlupa nak jadi baik pun kena doa, nak bahagia pun kena doa, nak makan pun kena doa kan, betul tak? Nak pergi tandas pun kena doa. So setiap benda yang kita buat tu Allah suruh doa. Sebab apa? Bukanlah kata Allah tu tak tahu apa yang tersirat dalam hati kita, tapi Allah nak dengar rayuan kita. Allah nak dengar kita meminta-minta. Okay, bila kita doa untuk bahagia, insyaAllah Allah akan bagi. Allah tu maha kaya, Dia akan bagi je apa yang kita nak. Sama ada cepat atau lambat, insyaAllah benda tu akan tercapai juga. Dengan syarat kita berdoa. Saya sebenarnya saya takjub tak dengan seorang, dia kira macam selebriti lah, tapi saya tak nak sebutlah nama dia. Saya tengok dekat TV masa tu, TV interview dia. So saya tak ingat soalan dia apa, tapi dia punya cakap lebih kurang macam ni lah. Dia cakap, saya kalau hari tu saya nakkan sesuatu, saya akan doa berganda-ganda. Saya mula-mula tak faham tau doa berganda-ganda tu macam mana. Kalau kita kan doa, kita rasa macam doa time sembahyang je kan, lepas sembahyang kita doa. Tapi macam dia doa at any time. Macam doa tu jadi macam zikir dia. Sampai dia kata, kalau kata dia hari tu dia nak katalah dia aim satu kasut yang limited edition. Biasanya kasut-kasut tu macam mahal kan, ataupun handbag yang mahal, limited edition, dia nak beli. So katalah dia aim benda tu. So dia kata dia akan doa beribu-ribu kali dalam satu hari tu. You just imagine, you rasa doa you macam tu tak? You rasa you minta sesuatu tu sampai tak beribu-ribu kali? Ni baru beribu-ribu kali tau, bukan berpuluh-puluh ribu. Beribu-ribu kali. Yang saya dengar masa tu saya rasa macam, oh patutlah dia ni kaya, dia ni sukses, orang terkenal, rasa apa yang dia buat mesti jadi. Okay, saya rasa macam takjub. Dia cakap, saya akan berdoa, kalau saya nak benda tu hari tu, saya akan berdoa beribu-ribu kali. Okay, saya rasa ini yang kita boleh praktiskan lah, berdoa at any time. Okay, doa tu percuma, betul tak? Kita tak perlu bayar pun.
Kita just doa at any time, bila-bila masa, kat mana-mana pun boleh doa. Even tengah duduk pun, tengah termenung pun boleh doa. Tapi ni doa dalam tandas pula. Okay, doa at any time. Itu yang paling saya sangat terkesan lah bila selebriti tersebut macam tu. Bila dia nak sesuatu, dia akan doa pada hari tersebut beribu-ribu kali. Bukanlah kata besok tak payah doa, tapi untuk hari tu dia doa beribu-ribu kali. You rasa you boleh buat tak? InsyaAllah kita boleh buat. Jadi kan dia macam zikir lah. Instead of kita berzikir at any time, kita juga boleh berdoa at any time. Sebab kita tak tahu waktu bila yang doa kita makbul, bila masa Allah dengar doa kita. So tak salah rasanya bila kita berdoa. Lagi satu, ada ulama' mengajarkan bila kita nak, macam mana kita nak doa kita tu makbul adalah bila kita bersedekah, kita masukkan sekali niat kita. Okay, aku nak apa? Tapi janganlah you sedekah RM1 tapi you minta 1 juta pula. Okay, doa yang berpadanan lah dengan apa yang kita memberi. Bukanlah kata kita macam tak ikhlas, tapi itu yang dianjurkan oleh ulama'. Maksudnya kita berdoa sekali, kita niatkan apa yang kita nak buat. InsyaAllah kita akan capai apa yang kita nak. Okay, yang penting, sangat-sangat penting, kita tukar mindset kita. Dari kita memikirkan suatu masalah tu, lebih baik kita keluar daripada masalah tu. Jangan fikirkan sangat. Jangan fikir masalah, tapi kita fikirkan solutionnya. Okay, ada seorang ustazah tu dia pesan, kalau kita ada masalah, apa yang kita perlu buat, kita wrap kita punya masalah tu macam kita bungkus hadiah, you know. Okay, kita masukkan dalam kotak. Kita ada masalah apa, so kita masukkan dalam kotak tu semua tu kita masuk dalam kotak, and then kita wrap. Okay, balut rapat-rapat, kemas-kemas, and then kita serahkan kotak tu pada Allah. Biarkan Allah yang settlekan masalah kita, insya-Allah. Yang ni sangat-sangat mujarab. Tak percaya, buatlah. Okay, kalau kita rasa at any time kita rasa macam kita down, it's okay down. Kita akan rasa sedih, itu biasa. Tak ada orang yang tak pernah rasa down, tak ada orang yang tak pernah rasa tak gembira. Tapi bahagia itu kan pilihan, betul tak? Bahagia itu pilihan. Jadi kita pilih untuk jadi bahagia. Okay, bila kita bahagia, orang sekeliling kita pun akan bahagia. InsyaAllah semuanya akan settle seperti sedia kala. Okay, ramai kan yang terkesan dengan PKP ni. Jadi sama-samalah kita bantu mana yang kita boleh bantu. Kalaupun kita tak boleh nak bantu 100%, bantulah 1%, 2%, berapa yang kita boleh. Kalau nampak kawan-kawan berniaga tu, apa salahnya kita bantu. Okay, kalau kata pun kita tak pakai pun benda tu, apa salahnya kita hadiahkan pada orang lain, kan? Kalau jual makanan, kita beli ke? Right? Kita bantu support. Janganlah disebabkan kita nak tolong kawan kita, cakap, okay, aku beli ni berapa diskaun kau boleh bagi? Kau rasa macam sentak tak bila kawan ni dah tengah susah, kau nak bantu dia, konon-konon nak try belilah, kau nak support dia, try beli barang dia. Tapi dalam masa yang sama, kau macam ambil kesempatan, kau cakap kat dia, okay, aku nak beli dengan kau ni, berapa kau boleh bagi diskaun. Janganlah macam tu, kesian kat kawan tu. Kita tak tahu berapa untung dia, kita tak tahu apa keadaan dia waktu tu. Mungkin dia sangat-sangat terdesak nak beli susu anak ke, nak bayar sewa rumah ke, kan? Apa salahnya kita beli lebih ke, ataupun keep the change, kan? Kita bahagikan orang, insyaAllah kita akan bahagia juga. Okay, kongsi-kongsikan, insyaAllah kita jumpa lagi di masa hadapan. Saya harap perkongsian ini menjadi asbab anda semua bahagia. Saya juga bahagia. Ingatan juga untuk diri saya sebenarnya. InsyaAllah Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Semoga, saya berdoa, semoga COVID-19 ni cepat-cepat habis dan lenyap. Semoga vaksin dapat diperolehi. Semoga kita semua terhindar
daripada COVID-19. Dan sama-sama kita kumpul pahala. Alright, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.